Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung untuk topik yang terakhir bagi tajuk kod arahan. Subtopik yang terakhir 4.2.5 menghasilkan atur cara yang melibatkan gabungan struktur kod arahan bagi menyelesaikan masalah. Murid dapat menghasilkan atur cara yang melibatkan gabungan struktur kod arahan bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Okey, penghasilan atur cara yang menggunakan function dan prosedur bagi mengira peratus keuntungan dan kerugian. Okey, di sini ada satu masalah yang perlu diselesaikan, iaitu apa dia? Tarmini ingin membina satu atur cara bagi mengira peratus keuntungan dan kerugian. Mengira peratus keuntungan dan kerugian barangan yang dijual oleh abangnya. Dalam mata pelajaran matematik, Tarmini telah mempelajari rumus seperti dalam jadual di bawah. Okey, apa rumus dia? Nak cari keuntungan, untung sama dengan harga jualan tolak harga kos. Itu adalah untung, nak tahu untung. Tapi peratus keuntungan, kita kena untung bahagi dengan harga kos darab dengan 100. Untung tu. Okey, untuk rugi pula. Okey, bagi rugi, harga kos tolak dengan harga jualan, dia terbalik dengan untung. Okey, nak kira peratus keuntungan pula, peratus kerugian pula, rugi perlu dibahagi dengan harga kos darab dengan 100 peratus kerugian. Okey, Tarmini akan menggunakan rumus di atas dan mengaplikasikan fasa-fasa pembangunan atur cara yang telah dipelajari dalam bab 1. Seperti yang kita tahu, fasa pembangunan atur cara ni ada 5 bermula dengan fasa analisis masalah, kemudian fasa reka bentuk, fasa analisis masalah, kemudian fasa reka bentuk atur cara, fasa pengekodan, fasa pengujian dan pijatan, dan fasa dokumentasi. Okey. Sebelum itu, kita kena kenali dulu maksudnya ini imbas kembali bab kata satu dulu, bab 1 dulu ni, teknik dalam pemikiran komputasional. Okey, kalau lambang kita panggil lambang simbol simbol macam tu, simbol. Okey, kita tengok simbol yang ni dulu. Okey, kalau simbol ni ialah teknik leraian. Teknik leraian. Leraian tu maksudnya daripada masalah besar tu kita pecahkan kepada masalah yang lebih kecil. Kemudian yang kedua ni ialah teknik pengecaman corak. Teknik pengecaman corak ni ialah kita buat perbandingan. Buat perbandingan di mana kita cari persamaan dan juga perbezaan dalam masalah tersebut. Kemudian yang ketiga ni ialah teknik peniskalaan. Peniskalaan ni ialah kita fokus kepada aspek penting dan tinggalkan aspek yang tidak penting. Dan last sekali ialah teknik pengikhlakan. Tu ialah kita membuat rumusan ataupun kita membuat model. Kita buat model untuk supaya jika berlaku lagi masalah yang sama, kita boleh menggunakan model yang sama, kita boleh menggunakan rumus yang sama macam tu. Okey, jadi ini adalah teknik-teknik dalam pemikiran komputasional. Okey, tengok yang pertama. Kita pergi kepada masalah Tarmimi tadi ni dia nak menghasilkan satu cara yang dapat mengira keuntungan dan kerugian jualan abang dia tu. Okey, jadi kita pergi ke fasa yang pertama, iaitu fasa menganalisis masalah. Okey, fasa menganalisis masalah. Gunakan teknik leraian. Dia guna teknik leraian. Memang dalam analisis masalah ni guna teknik leraian sahaja. untuk memecahkan masalah mengira peratus
keuntungan dan kerugian. Okey, ini adalah masalah besar ni. Masalah besar ni ialah mengira peratus keuntungan dan kerugian kepada beberapa bahagian kecil seperti mendapatkan. Yang pertama ialah yang pertama kita kena tahu dulu input bagi harga kos dan harga jualan. Kita kena dapatkan input dan data awal untuk harga kos dan juga harga jualan. Okey, yang kedua ialah proses pengiraan. Okey, ni yang nombor 2. Proses pengiraan bagi peratus keuntungan dan kerugian. Okey, lepas kita dah dapat data ataupun input tu, kita perlu proseskan input tersebut, data tersebut proses pengiraan bagi peratus keuntungan dan kerugian. Dan yang ketiga, output dia apa dia? Memaparkan output yang sepadan. Okey, supaya apa? Okey, kita dah selesai dah lah ni teknik leraian daripada masalah besar tu, kita kecilkan dalam bentuk yang macam ni. Supaya apa? Mudah untuk diuruskan. Okey, pergi kepada fasa yang kedua, iaitu fasa reka bentuk atau cara. Ni algoritma lah ni. Okey, reka bentuk atau cara. Corak dan prinsip yang menghasilkan corak ini harus dikenal pasti. Analisis, rumus. Okey, kalau kita sebut corak-corak semua ni adalah pengecaman corak lah. Analisis rumus matematik bagi pengiraan peratus keuntungan dan peratus kerugian diperlihatkan. Kedua-dua pengiraan ini menggunakan item input yang sama. Dua-dua ada harga jualan dan dua-dua juga ada harga kos. So input dia sama, iaitu harga kos dan harga jualan. Perbezaan antara harga jualan dengan harga kos. Perbezaannya kat mana? Harga jualan dan harga kos. Perbezaan antara harga jualan dan harga kos ni lah yang menentukan peratus keuntungan, peratus kerugian ataupun tiada kerugian. Ada 3 output yang keberangkalian dia, sama ada untung, rugi ataupun tak untung, tak rugi. Okey. Sebelum tu kita tengok kat sini. Ini adalah pengecaman corak. Pengecaman corak ni nak tahu persamaan dan perbezaan dia yang ada dalam masalah ni. Dan juga ini adalah peniskalaan. Peniskalaan ni ialah kita ambil ataupun fokus kepada aspek penting. Okey, berdasarkan maklumat yang diperoleh, kini Tarmizi perlu menyediakan algoritma bagi atau cara ni. Okey, menyediakan ni maksudnya kita sedang buat keputusan terakhir lah, menggunakan teknik yang keempat, iaitu teknik pengitlakan. Okey, algoritma mula-mula sekali kan, kalau kamu nak buat tugasan yang cikgu bagi amali 4.7 tu, buat macam ni saja dulu untuk algoritma secara ringkas, draft ni dulu. Okey, dapatkan harga kos S1 dan harga jualan S2. Okey, S1 S2 ni maksudnya kita yang tentukan sendirilah kita nak macam mana kan. So harga kos diletakkan sebagai S1, boleh ubah dia, dan harga jualan boleh ubah diletakkan S2. Okey, kemudian buat apa? Yang ni kita panggil input lah, proses input. Bandingkan nilai harga kos dengan harga jualan. Okey, bandingkan nilai ni maksudnya kalau harga kos tu S1 tu besar daripada S2, maksudnya dia rugi. Kalau S1 kecil daripada S2, maksudnya dia untung. Rugi dan untung saja. Okey, yang ketiga, jika jualan sama dengan harga kos, papar mesej tiada keuntungan. Okey, ni pula kalau sama. Kalau sama tiada keuntungan. Jika harga jualan lebih tinggi daripada harga kos, harga jualan ni apa dia? S2 tu kan, tinggi daripada harga kos S1, kira dan papar peratus keuntungan. Jika harga kos S1 tu lebih tinggi daripada S2, buat apa?
kira dan papar peratus kerugian. Okey, nah kita faham dah kat sini. Yang ni dia punya output dia. Input, ni proses bandingkan nilai harga kos tu. Dia akan bandingkan sama ada dia berlaku kerugian atau keuntungan. Kemudian kita keluarkan output dia. Okey, yang ni sudukut. Kalau kamu tengok sudukut ni adalah sudukut yang tanpa menggunakan function dan prosedur. Okey, mula. Kalau sudukut ni lain sikit cara tulis dia, ada tulis dengan lebih teratur ada nombor cara nak tulis tu ada nombor dan dimulakan dengan mula ni lah. Okey, kemudian dia ada point-point dia. Okey, tengok kita baca satu persatu tengok baris by baris. Mula, papar masukkan harga kos. Setkan A1 sama dengan harga kos yang dimasukkan. Masukkan harga jualan. Setkan H2 untuk harga bersamaan dengan harga jualan yang dimasukkan. Jika A1 sama dengan H2, maksudnya harga kos sama dengan harga jualan, papar tiada keuntungan. Okey, ingat, kamu kena ingat kalau lepas jika ke, lepas selagi ke, ini kita panggil sebagai apa? Syarat. A1 sama dengan H2, kena buat apa? Tindakan dia ialah kita kena ni 6.1 ni ialah tindakan dia. Papar tiada keuntungan. Okey, pergi ke syarat yang kedua. H2 ni besar daripada H1. Maksudnya harga jualan dia besar daripada harga kos. Maksudnya dia untung lah. Kalau untung, tindakan dia apa? Okey, tindakan yang pertama dia ialah kira peratus keuntungan. Okey, dia pun bagi ni adalah rumus rumus untuk nak kira peratus keuntungan. Kemudian yang kedua, lepas kira dia perlu papar peratus keuntungan. Okey, jika tidak ni maksudnya jika tidak ni bermaksud dia bermaksud sebaliknya lah. Kalau ni H2 besar daripada H1, yang ni H2 kecil daripada H1. Kena buat apa? Pertama, kira peratus kerugian. Yang kedua, papar peratus kerugian. Okey, kemudian 9, tamat jika. Tamat jika ni tamat bagi jika di atas lah, syarat-syarat di atas ni. Kita panggil pilihan pelbagai pilihan. Okey, kemudian tamatlah sekali. Okey, yang ni adalah sudukut tanpa function dan prosedur. Ingat tu. Okey, dari sinilah kita akan dapati nanti ada beberapa kelemahan dia. Untuk kita upgrade kepada sudukut dengan menggunakan function dan prosedur. Kita tengok. Okey, apa kelemahan dia? Jika algoritma yang dihasilkan dikaji semula, anda akan mendapati bahawa ada proses yang berulangan kerana mempunyai corak yang sama. Dia kata ada proses yang berulang kerana mempunyai corak yang sama. Okey, ni kecaman corak ni lah. Sebagai contoh, proses memasukkan data mempunyai corak yang sama, iaitu meminta pengguna memasukkan data sebanyak 2 kali. Kat mana? Papar, masukkan harga kos A1 nilai sama dengan nilai harga kos kan. Kemudian yang kedua, masukkan harga jualan. H2 sama dengan harga jualan. Kat sini lah dia kata sama lah. Corak yang sama itu pengguna perlu memasukkan data sebanyak 2 kali. Okey, tak apa. Lepas tu ada satu lagi yang dia dapati kelemahan dia, itu apa? Begitu juga dengan proses pengiraan, di mana pengiraan peratus keuntungan dan peratus kerugian mempunyai formula yang serupa. Formula dia sama, cuma beza kat sini je lah kan. Ni beza. Kalau yang ni H2 besar, jualan besar ni maksudnya dia untung. Kalau H1 besar maksudnya dia rugi. Beza kat situ saja. Kedua formula tersebut mempunyai data yang sama. Data pun sama. Pakai H1, H2 saja. Cara pengiraan pun sama juga. Okey.
Jadi ini adalah prosedur kod menggunakan function dan prosedur. Okey, dia guna satu function dan satu prosedur. Kita tengok function dulu. Function dia menamakan sebagai input pengguna untuk pengguna menginput harga kos dan harga jualan. Okey, mula papar message input. Okey, message input ni daripada mana? Okey, ini adalah parameter nah. Ni parameter. Parameter untuk sub atau cara input pengguna ni. Okey, siapkan harga sama dengan input pengguna. Harga sama dengan input pengguna, pulangkan harga. Jadi harga ni adalah nilai yang dipulangkan kepada sub atau cara. Ni dipulangkan kepada sub atau cara utama ni. Okey. Siaplah tu. Kemudian kita tengok pula prosedur kira peratus untuk mengira dan memaparkan prosedur untuk mengira dan memaparkan peratus keuntungan atau peratus kerugian. Okey, mula kira peratus. Kira peratus dia guna formula ni H2 besar daripada H1 bahagi dengan H1 kali 100 ni. Jika peratus besar daripada kosong, papar peratus keuntungan. Kalau besar daripada kosong, peratus keuntungan dan peratus nilai peratus tu berapa. So ni jika besar daripada kosong. Jika tidak, cikgu cakap tadi ni, lepas jika ni adalah syarat dia lah. Syarat dia peratus ni mesti besar daripada kosong, baru berlaku tindakan 3.1 ni, iaitu dia akan memaparkan peratus keuntungan sama dengan berapa hasil ni lah, kira hasil kiraan peratus ni akan dipaparkan. Okey, jika tidak tu maksudnya peratus ni jika tidak maksudnya apa kat sini? Peratus besar pada kosong kan, kecil daripada kosong, kecil dan sama lah, kecil dan sama dengan kosong. Papar peratus kerugian dan peratus dan nilai peratus lah. Jika tidak, tamat. Kita tamat. Okey, di sini disebut nilai mutlak. Di sini bermaksud dia akan dapat keputusan dia adalah negatif lah. Sebab less than 0. Okey, lepas tu kita pergi ke prosedur atau cara utama ni. Mula A1 panggil input, masukkan harga kos RM. Okey, panggil input pengguna ni. Ni kan input pengguna, dia akan panggil masukkan harga kos sama dengan harga kos RM berapa ringgit, pengguna akan masukkan. H2 panggil pun sama, dia akan panggil input pengguna ni, masukkan harga jualan sama dengan berapa. Okey, akan panggil dua-dua tu untuk H1 dan juga H2. Jika H1 sama dengan H2, papar tiada keuntungan. Jika tidak tu maksudnya H1 dengan H2 tu tak samalah. Jika tidak ni syarat dia ialah sama lah. Jika tidak tu maksudnya jika tak sama. Maksudnya H1 dia tak sama lah dengan H2. Panggil kira peratus H1 H2. Okey, panggil kira peratus ni. Kira peratus ni inilah prosedur ni lah, prosedur. Dan ada di sini dia punya parameter dia H1 dan H2. H1 H2 ni merujuk kepada sinilah 2 dan 3 ni. Okey, tamat jika tamat. Okey, seterusnya. Okey, fasa yang ketiga iaitu fasa pengekodan. Okey, mudahnya fasa pengekodan ni dia pertama sekali cara-cara ataupun langkah-langkah untuk kita menghasilkan atau cara ni ialah pertama kita buat function input pengguna dulu. Kita buat
atur cara untuk function input pengguna. Kemudian kita cuba run. Okay, kalau okey, barulah kita pergi ke prosedur kira peratus. Okay, kita run dulu, try dulu. Dan seterusnya kod atur cara. Baru kita buat yang ketiga ialah kod atur cara utama. Maksudnya buat anak-anak dia dulu. Buat function dulu, buat prosedur, kemudian barulah buat yang utama dia. Okey, mengekod function input pengguna. Anda harus menentukan jenis data. Jenis data input yang diterima oleh parameter, proses dan output bagi function ini sebelum mengekod. Okey, jenis data input di sini. Def input pengguna, message input. Okey, input pengguna ni kita tahu ialah nama bagi ni adalah nama bagi function tu. Okey, message input ni pula ialah apa? Parameter dia. Kalau bahasa Inggeris dia panggil variable. Okey, lepas tu print. Dia suruh print message input. Print message input. Harga sama dengan float input. Float, okey, harga sama dengan float. Float ni adalah jenis data. Okey, float ni dia, data float ni dia adalah nombor khas untuk nombor perpuluhan. Okey, maksudnya pengguna boleh masukkan nombor perpuluhan lah. 3.20 ke 8.40 ke. Okey, kemudian input maksudnya adalah masukkan. Kemudian return harga. Dia akan return harga ni, kembalikan, kita pulangkan harga ni kepada atur cara utama. Okey, selepas kita dah siap buat atur cara ni, kita kena try run dulu. Okey, contohnya dia mulakan dengan A1 dulu. Ni kerana yang ni adalah atur cara utama lah. Ni untuk dia nak try dulu atur cara utama. A1 input pengguna. Okey, dia panggil panggil input pengguna ni, masukkan harga kos, print A1. Okey, print A1. Lepas pengguna masukkan tu, dia akan print output dia. Okey, ni pengguna masukkan. Nampak tak ni? Hero ni input pengguna. Yang ni pula print A1 tu. Print A1 dia akan papar balik nombor tersebut. Okey. Faham tak? Okey, yang ni pengguna masukkan, yang ni pula paparan input tu. Okey. Yang kedua, mengekod prosedur kira peratus. Okey, kita tengok kira peratus. Kira peratus ni dia buat apa? Dia cuma mengira. Dia akan mengira dan juga dia akan memaparkan hasil kiraan tersebut. So, kira peratus, ini adalah kita panggil nama prosedur dia. S1 dan S2 ni ialah parameter. Okey, peratus sama dengan rumus dia peratus sama dengan S2 tolak S1 bahagi S kali dengan 100. Ini rumus. Kemudian peratus sama dengan round peratus koma 2 ni bermaksud. Okey, round ni untuk apa? Perpuluhan. Ingat, round ni untuk ada untuk nilai perpuluhan, nilai tempat titik perpuluhan, bukan perpuluhan, titik, nilai tempat bagi titik perpuluhan tu. Okey, kalau 2 maksudnya dia ada 2 titik perpuluhan. Okey, if peratus besar daripada kosong. Okey, kira-kira tengok peratus besar daripada kosong. Print keuntungan ialah ni berapa peratus. Else sebaliknya, maksudnya peratus ni apa? Kecil dan sama dengan
kosong, dia akan buat apa? Print kerugian ialah ABS ni. ABS ni kat sini tulis sikit note sikit ABS ni adalah absolute. Absolute ni ialah nilai bukan negatif dia adalah positif. Maksudnya semua nilai, kalau kita dapat nilai negatif, dia akan tukar kepada positif. Dia akan buang tanda negatif tu. Faham? Absolute nama dia. ABS. Okey. Kemudian bawah ni adalah pengujian dia. Pengujian depth, kira peratus H1, H2. H1, H2 ni kita ambil daripada mana? Ambil daripada yang dimasukkan oleh pengguna tu. Letak input. Peratus sama dengan H1, H2, tulis H1. Dia, yang tadi jugalah. Yang atas juga. Kemudian kira peratus, katakanlah data yang dimasukkan ialah H1 2.50, H2 3. Dia dapat keuntungan ialah 20.0%. Kemudian 1.50 dengan 280 dapat 86. Keuntungan dia sebut keuntungan ialah 86.67. Dia masuk lagi 2.75 dengan 2.55. So dekat situ ada kerugian. Kerugian dia ialah 7.27% tanpa nilai negatif, sebab dia adalah dia telah ditukarkan kepada nilai positif kan. Dan satu lagi 2.5, 1.25 sama kan? Sama. Bila sama, dia jadi kosong lah. Kosong tu dia termasuk dalam nampak tak kat sini? Kosong tu termasuk dalam kerugian juga. Jadi kerugian ialah 0.0. Kalau ni jika H1 dan H2 sama, output yang diperoleh adalah tidak tepat. Tidak tepat lah. Bukan rugi pun kalau dia sama saja. Dia tiada kerugian dan tiada keuntungan. Itu nilai dia. Jadi ini adalah satu, yang biru ni maksudnya ialah ralat yang terjumpa lah, yang dijumpai. So nak kena baiki situlah, sebab dia bukan kerugian dia bukan kerugian dan juga bukan keuntungan kalau sama tu. Jadi dia kena buat apa? Tengok dekat sini. Tu cara. Yang ni kita dah bincang dah, function input tu kan. Kemudian function input pengguna dah, prosedur kira peratus pun dah. Tu cara utama. H1 input pengguna masukkan harga kos berapa ringgit kan. H2 input pengguna pun sama. Dia akan panggil untuk input pengguna ni, function input pengguna. If H1 sama dengan H2 ni sama dengan ni, print tiada keuntungan. Tiada keuntungan dan tiada kerugian jugalah, tapi diminta yang dipaparkan di situ ialah tiada keuntungan. Else tu maksudnya sebaliknya lah. Sebaliknya maksudnya, apa maksudnya sebaliknya di sini? Else ni maksudnya ialah A1 ni dia tak sama dengan simbol tak tulis sikit. Sorry. Maksudnya A1 ni dia tak sama dengan H2. Tak sama lah, sama ada kecil pada H2 ataupun besar pada H2. Dia akan panggil. Dia akan panggil kira peratus. Dia akan panggil kira peratus tu. Prosedur kira peratus. Bila kita buat macam ni, kita buat ni kita panggil apa? Pilihan macam ni kan. Pilihan dui pilihan ni. So tu kawan ini memastikan nilai-nilai H1 dan H2 yang dihantar kepada prosedur kira peratus adalah berlainan. Nak pastikan bahawa nilai H1 dan H2 yang dihantar kepada prosedur tu adalah berlainan. Dia takkan sama, sebab kalau sama dia dah selesai kat sini dah, dia akan papar tiada keuntungan. Jika tak sama saja, dia akan pergi ke ataupun akan dihantar ke kira peratus, prosedur kira peratus. So yang ni pengujian dibuat lagi lah, ujian. Nampak ujian data untuk A1 350 output yang benar ialah kalau sama lah, masuk harga kos 350,
dia terus tulis tiada keuntungan. Okey, kemudian yang kedua, jika dia masukkan 2, H1 sama dengan 2 dan H2 sama dengan 3, output dia ialah keuntungan 50%. Dan H1 2, H2 1.5, dia akan naik kerugian lah. Dia akan kira-kira dia dapat kerugian sebanyak, kerugian ialah 25%. Okey, faham tak? Okey, kita sampai fasa 3 saja. Sebab fasa 4 dan 5 tu adalah pengujian dan penyiapan pijatan. Sebenarnya kita dah buat dah pengujian dan penyiapan pijatan semasa kita mengendalikan ataupun sedang membuat atu cara ni kan. Dan satu lagi pendokumentasian. Dokumentasi tu cuma kamu perlu buat dokumentasi lah. Tulis dalam folio ke macam tu lah. Okey, tugasan. Masih lagi praktis amali 4.7. Kalau minggu lepas kamu buat analisis masalah, hari ni kamu akan buat reka bentuk, fasa reka bentuk atu cara tu. Okey. So sambung tugasan folio. Buat dalam kertas lah, dalam buku folio asing lah. Buat dalam kertas dulu, nanti dah siap binding lah, macam tu. Hari ini buat fasa reka bentuk atu cara. Buat algoritma secara ringkas. Okay, contoh cikgu bagi dah tadi ni. Buat algoritma secara ringkas. Yang kedua, buat sudukut tanpa function dan prosedur. Sebenarnya buat sudukut biasa lah. Sudukut biasa tanpa function dan prosedur. Okay, yang ketiga, analisis kelemahan. Okay, dan kamu akan tengok kelemahan kat mana. Kamu ceritakan sedikit kelemahan dia. Analisis kelemahan dia kat mana. Yang keempat, buat semula sudukut menggunakan function dan prosedur. Buat balik gunakan function dan prosedur. Semak ralat sama ada menggunakan kaedah step through ataupun test check. Kamu semak balik sudukut ni. Ni sudukut lah, bukannya atu cara ataupun pengekodan lagi. Ada dua cara sahaja, sama ada step through ataupun test check. Okay, siap send kepada cikgu untuk direkod dan disemak. Siap nanti tunjuk kat cikgu. Jangan pening-pening kata nak buat sampai 10 muka surat ke, tak payah. Dalam buat ringkas saja, 35 muka surat. No. Dalam 2 ataupun 3 muka surat. 4 muka surat mungkin. Jangan ringkas saja ya. Okey. Siap send kepada cikgu untuk direkod. Sekian dahulu. Hari ini terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.